Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan suara. Cobaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah biiznillah malam ini kita menyambung bacaan kitab alhamdulillah Fiqhus Sirah jilid yang kedua karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti pada muka surat 454. Masih lagi berhubung dengan peristiwa peperangan Khandaq ataupun peristiwa peperangan Ahzab. Kita akan masuk malam ini insya-Allah di bawah tajuk Bani Quraizah mungkir janji. Bismillahirrahmanirrahim. Huyai bin Akhtab An-Nadari telah keluar sehingga ia menemui Ka'ab
bin Asad Al-Karzri, ketua Yahudi Bani Quraizah, mempengaruhinya supaya melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Aku telah pun menjemput kabilah Quraisy bersama-sama pemimpin mereka dan pemukanya, dan aku telah membawa mereka turun di percurahan Banjir Raumah, dan aku telah menjemput kabilah Ghazfan bersama-sama pemimpin mereka dan pemukanya, dan aku telah membawa mereka turun di hujung Nuqma berdekatan Bukit Uhud. Mereka semua telah berjanji denganku bahawa mereka tidak akan berganjak sebelum dapat mereka menghapuskan Muhammad hingga ke akar umbinya dan sampailah kepada pengikut-pengikutnya." Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita maklumi bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Yasrib, yakni di Madinatul Munawwarah, ada 3 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Yang pertama, iaitulah mendirikan masjid. Yang kedua, mengukuhkan hubungan ukhuwah di antara Muhajirin dan Ansar. Manakala yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk dan membuat piagam Madinah, apa yang dinamakan sebagai dustur, yakni perlembagaan Madinah, yang merupakan perlembagaan bagi sebuah negara yang menjadi contoh bagi umat manusia sehingga hari kiamat. Kita memahami bahawa di dalam dustur yang berkenaan ada diletakkan khususiyah berhubung dengan apa yang dinamakan perjanjian dengan gulungan-gulungan ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bermudah-mudah dengan Yahudi 3 kabilah yang ada di Yasrib atau di Madinah itu, kerana mereka telah mendiami bumi Yasrib ratusan tahun lamanya, memungkinkan mereka boleh memberikan peranan yang baik ke arah perkembangan Islam sekiranya mereka menyokong dan mereka tidak diganggu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperuntukkan dalam Mitsaqul Madinah, yakni perjanjian Madinah itu, satu fasal khusus berhubung dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Diadakan perjanjian damai di antara umat Islam dengan mereka. Apalagi mereka adalah ahli kitab dan mereka mengetahui akan sejarah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Mereka mengenali Nabi Ibrahim. Mereka mengetahui Nabi Musa. Mereka kenal Nabi Ishaq. Mereka faham tentang Nabi Yaqub. Mereka adalah ahli kitab dan mereka adalah keturunan
yang memahami berhubung kenabian dan kerasulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminggirkan ahli-ahli kitab 3 kabilah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani An-Nadir yang ada di Madinah pada masa itu. Diikatkan perjanjian damai, diberikan kebebasan untuk mereka beribadah, dibenarkan mereka berpegang dengan ajaran agama mereka, tetapi dinyatakan bahawa hanya Islam sahaja dinullah, yakni ajaran agama yang sebenar, dan tidak ada lagi agama yang paling benar selain daripada Islam. Firman Allah Ta'ala, Inna din 'indallahil Islam. Dan bagaimana dengan perjanjian damai yang diikat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina akan masyarakat Madinah, mendirikan apa yang dinamakan perkumpulan masyarakat Islam yang pertama yang dibina di atas dasar akidah, terdiri dari Muhajirin dan Ansar. Apabila Islam terus berkembang, membawa kepada tahun yang ke-5 Hijrah ini, maka orang-orang Yahudi mulai tidak senang duduk. Di antara mereka, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, terdiri daripada Huyai bin Akhtab, di mana Huyai bin Akhtab ini adalah ketua bagi perkumpulan Yahudi Bani An-Nadir. Beliau telah pergi untuk bertemu dengan Ka'ab bin Al-Asad, ini daripada Bani Quraizah. Dia memujuk supaya Ka'ab, yakni Bani Quraizah, bersedia untuk bersama dengan Bani An-Nadir bergabung bagi melakukan serangan mengejut daripada dalam pusat bandar Madinah. Adapun daripada luar 10,000 itu sudah tentu dari kalangan orang-orang Arab Quraisy dan kabilah Bani Ghazfan. Sebagaimana yang kita bacakan sekejap tadi, bagaimana Huyai bin Akhtab cuba memujuk akan pemimpin Bani Quraizah agar mengoyakkan perjanjian damai yang telah mereka meterai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Bani Quraizah bersetuju dengan apa yang dicadangkan, maka gabungan antara Bani Qainuqa, Bani Quraizah dengan Bani An-Nadir ini akan memberikan kekuatan tambahan kepada perencanaan bagi mengepung dan membinasakan Islam pada masa itu. Maka berkatalah Ka'ab, kau telah membawa kepadaku hari ini dengan satu perkara yang terhina di sepanjang masa. Apakah kau ini, wahai Huyai? Tinggalkanlah aku dengan caraku ini. Aku tak nampak Muhammad itu kecuali satu kebenaran dan keikhlasan. Walaupun Huyai bin Akhtab cuba memujuk pemimpin Bani An-Nadir, tetapi pemimpin Bani An-Nadir menolak. Dia memberikan alasan-alasannya. Di antaranya dia menyatakan bahawasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara kebaikan, dan nyata Islam
yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan perkara yang tidak pernah mengganggu mereka di Madinah. Mereka bebas untuk beramal di rumah-rumah ibadat mereka. Sehingga pernah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada lagi orang-orang Yahudi yang memegang perjanjian ini duduk dan berdiam di bawah kepimpinan Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar pada masa itu. Maka pemimpin Bani An-Nadir menyatakan, kamu, wahai Huyai bin Akhtab, benda apalah yang kamu buat ni? Ya, sedangkan Muhammad membuat kebaikan kepada kita. Muhammad tidak pernah mengganggu kita. Lalu apa perlunya untuk kita mengganggu dan melancarkan peperangan dengan mengoyakkan perjanjian damai dengan? Huyai tidak berganjak, malah terus memberikan alasan-alasannya hingga dapat menarik Ka'ab supaya mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melanggar janji-janjinya dahulu. Semuanya ini sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Sa'ad ibnu Mu'az radhiyallahu an untuk memastikan segala-galanya ini, sambil memesan kepada Sa'ad supaya bercakap dengan Huyai dengan bahasa kiasan melalui perantaraan isyarat yang boleh difahami sekiranya berita itu benar, dan jangan pula melepas peluang untuk mempergunakan kekuatan orang ramai sekiranya berita itu palsu, dan serentak dengan itu hendaklah diisytiharkan kepada orang ramai. Di mana apa yang direncanakan oleh Huyai bin Akhtab sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az untuk berunding di saat akhir supaya membatalkan dan menarik balik rancangan pengkhianatan yang direncanakan ke atas Nabi dan para sahabat pada masa itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja sampai di Yasrib, beberapa bulan sesudah daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar beberapa orang sahabat pergi ke perkampungan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah untuk mempelajari bahasa Hebrew. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memahami bahasa sesuatu kaum, nescaya dia tidak akan dapat ditipu oleh kaum yang berkenaan. Maka memang ada di kalangan sahabat yang memahami akan bahasa Hebrew ini. Nabi mengirim mereka. Di antara mereka ialah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya Sa'ad apabila bertemu dengan Huyai bin Akhtab hendaklah bercakap menggunakan bahasa kiasan. Jangan secara langsung. Jangan berjelas-jelas sangat. Kerana memang suasana
pada masa itu adalah pada tahap berjaga-jaga. Sedikit sahaja kesilapan boleh menghancurkan kedudukan ummah dan agama Islam yang baru saja naik 5 tahun di Madinah pada masa itu. Kemudian Nabi berpesan, sekiranya apa yang dimaksudkan yakni perancangan antara Huyai bin Akhtab dengan ketua Bani An-Nadir itu tak betul, maka umumkan kepada orang ramai dan ajak lagi orang ramai untuk bersama dengan Islam bagi mempertahankan Rasulullah dan mempertahankan bumi Madinah. Jika tidak, pulang sahaja. Laporkan apa yang semestinya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sahaja Sa'ad telah meninjau kebenaran berita itu, beliau pun segera pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, memang dia telah mungkir serta mengkhianati kita seperti Adhal dan Qarah. Dia di mana Adhal dan Qarah adalah tempat di mana Khubayb radhiyallahu an, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditangkap dan dibunuh. Ia di mana pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim beberapa belas orang sahabat. Ada riwayat menyatakan 30 orang meninjau suasana yang ada di kota Mekah pada saat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya mereka 30 orang ini hendaklah melalui dan memintas jalan daripada belakang arah kota Mekah. Jangan masuk daripada laluan biasa, supaya dapat dielakkan pertempuran. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar sahabat ini hanyalah dengan tujuan untuk misi mendapatkan maklumat sahaja berhubung dengan suasana di Mekah pada masa itu. Lalu para sahabat yang mulia radhiyallahu an telah pergi, jumlah mereka 30 orang. Termasuk di antaranya ialah sahabat yang mulia Khubayb, ya, Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Dia ada dan menyertai sama akan pasukan ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada ketika mereka memintas dari arah belakang, entah bagaimana gerak mereka itu dapat dikesan oleh orang-orang Mekah. Lalu Mekah telah mengirimkan 100 orang tentera. Ada yang menyatakan 200 orang. Lalu tertembunglah 30 orang sahabat ini bersama dengan 200 orang di kalangan mereka. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum mengambil keputusan berundur menyelamatkan diri dan bertahan di satu kawasan bukit. Lalu lebih kurang 100 ke 200 orang tentera kufar musyrikin yang mengejar mereka telah mengepung kawasan itu. Para sahabat radhiyallahu anhum berbincang sesama mereka, bagaimana kita nak buat ni? Nak lawan atau tidak? Kerana kebetulan pada masa itu terjadi pada bulan diharamkan berperang di dalam Islam. Adapun orang-orang kafir Quraisy telah bermain kata
memberikan tawaran-tawaran yang enak, yang lunak, dengan menyatakan jika sekiranya kamu datang menyerah diri secara baik, maka insya Allah kamu akan selamat. Kami tidak akan mengapa-apakan kamu. Tapi di kalangan sahabat yang 30 orang ni berbincang. Boleh jadi tipu muslihat. Boleh jadi juga suatu yang baik, yang Allah kurniakan untuk pelepasan jalan keluar bagi kita. Lalu adalah beberapa orang sahabat yang turun, yang percaya kepada perjanjian ini. Di antaranya ialah Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Lalu turunlah dia, walaupun sahabat lain menasihatkan jangan, tapi dia berpandangan dan beristihad, kita perlu mengambil peluang. Turunlah beberapa orang, lebih kurang 5-6 orang begitu. Tiba-tiba apabila sampai di bawah, mereka telah diberkas. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum yang lain mulai menyerang dengan memanah, ya, kerana mereka telah diserang. Akhirnya semua mereka mati syahid. Sahabat-sahabat yang diikat tadi digiring, dibawa balik ke kota Mekah. Kemudian diisytiharkanlah nama Khubayb bin Adi. Diserahkan Khubayb kepada kabilah yang ada di Mekah, yang adik-beradik dia, ada yang mati terbunuh di Badar, dibunuh oleh Khubayb. Ini ceritanya. Artinya mereka melanggar perjanjian yang disebut ketika berada di kawasan bukit. Itulah tempat yang disebutkan tadi oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Dia kata, Sa'ad, benar ya Rasulullah, mereka telah memungkiri janji. Mereka melanggar perjanjian. Mereka mengoyakkan perjanjian damai kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Terimalah. Ini dia berita yang menggembirakan. Wahai sekalian kaum muslimin. Di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Rasulullah memahami sedari awal yang namanya ahli kitab, orang-orang Yahudi di Madinah itu, sifat mereka qatalatul anbiya. Mereka adalah pembunuh kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Oleh kerana itu, mereka merupakan musuh yang bila-bila masa saja boleh mengoyakkan perjanjian. Nabi mengetahui ini. Tetapi memulakan di pihak Nabi itu tidak mungkin. Namun apabila mereka telah memulakan, itulah peluang yang dibuka oleh Allah, Qadi Rabbul Jalil, bagi Nabi dan para sahabat menyusun gerakan untuk bertentangan dan berdada dengan mereka. Suasana dan keadaan kaum muslimin di ketika itu telah mendapat kepastian tentang kebenaran berita pengkhianatan Bani Quraizah. Bukan saja Bani Quraizah, bahkan Bani An-Nadir telah menyertai Bani Quraizah, bergabung dalam peperangan ini. Di masa yang sama, golongan munafikin menabur bibit keraguan dan perpecahan dalam saf muslimin, dan seteru Islam pun mula membanjiri Madinah dari atas dan dari bawah. Kaum munafikin tidak henti-henti menggempur kaum muslimin dari dalam. Ada di antara mereka mengatakan, dahulu Muhammad menjanjikan kita akan memperolehi harta-harta perbendaharaan
raja-raja Kisra Parsi, dan perbendaharaan raja-raja Rom. Tapi hari ini kita sendiri pun tidak berani menjaminkan keselamatan dirinya, sekalipun untuk pergi membuang air besar. Ia di mana ada 3 serangan secara langsung dan tidak langsung yang berlaku serentak sebagai ujian daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam di Madinah pada masa itu. Yang pertama, 10,000 tentera yang masuk daripada luar, yakni daripada Mekah. Yang kedua, gabungan Bani Quraizah dan Bani An-Nadir. Ini daripada dalam kota Madinah tapi dari bahagian belakang. Yang ketiga, serangan daripada orang-orang munafik yang berada di dalam Madinah dan di dalam saf perjuangan yang sedang berhadapan dengan musuh ketika itu. Ini merupakan mara bahaya yang amat dahsyat. Dan orang-orang munafik secara khususnya telah bermain kata. Mereka menyerang secara psikologi bagi melemahkan semangat orang-orang Islam. Mereka mulai mengungkit dengan janji-janji kemenangan yang pernah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah saya sebut sebelum ini, sampai ke tahap mereka menyatakan Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjanjikan kita akan dapat mengambil Parsi dan Rom. Kita akan menang. Islam akan menakluk dunia. Islam akan sampai di mana sahaja sampainya simbahan cahaya matahari. Macam-macam Muhammad cakap. Tapi hari ini kamu tengok semua. Jangankan kita kata nak menang. Jangankan kita nak jaga Muhammad, nak jaga Rasulullah, kita nak pergi buang air pun payah. Ini keadaan yang kita sedang hadapi. Mereka melemahkan saf perjuangan Islam daripada dalam dengan menggunakan kepelbagaian kalimah dan kata-kata untuk mencapai matlamat mereka. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati suasana sekitar dan keadaan kaum muslimin semakin terancam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjemput Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum untuk bermesyuarat dengan mereka dengan mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdamai dengan kabilah Ghatfan, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam akan memberi 1/3 hasil buah-buahan Madinah kepadanya agar mereka mengundurkan diri daripada medan peperangan. Ia di mana melihatkan keadaan yang sangat getir ini. Di belakang Bani An-Nadir dan Bani Quraizah. Di dalam saf orang-orang munafik. Di luar di seberang parit sana 10,000 kabilah. Di antara yang teramai juga ialah Bani Ghatfan yang dijanjikan dengan berbagai janji sekiranya menang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil 2 orang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum,
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pandangan dan cadangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ada pandangan saya dalam suasana dan keadaan yang ada ini. Kalau kiranya dapat kamu berdua mempersetujukannya, mengapa tidak? Kita jumpa, carilah jalan, berbincang dengan wakil dari kalangan kabilah Bani Ghazfan, beritahu kepada mereka bahawasanya kalau mereka menarik diri keluar daripada pasukan gabungan 10,000 tentera ini, maka kita bagi saja 1/3 daripada hasil ladang yang ada di bumi Madinah ini. Maknanya kalau 10 ekar ladang mengeluarkan hasil, 3 ekar tu ambil, bagi ke Bani Ghazfan. Janji dengan mereka dan kita akan tunai janji kita. Syarat, keluar. Tinggalkan pasukan supaya jadi pecah dalam pasukan Ahzab dan supaya pasukan Ahzab menjadi lemah dan mudah untuk dikalahkan. Pada tahap ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba pertama mengambil jalan damai dengan mengirim tadi Sa'ad bin Mu'az berbincang dengan Huyai bin Akhtab. Gagal. Langkah kedua yang Nabi buat ini ialah cuba mengurangkan seminima mungkin kematian jika sekiranya ditakdirkan Allah memang tak boleh elak dan terjadi juga peperangan, maka biarlah kematian itu pada tahap yang paling minima, paling sikit. Kalau boleh ditarik keluar Bani Ghazfan tu, banyak dah boleh balik dan banyak nyawa dapat diselamatkan. Kerana Islam telah kita sebut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini datang di hadapan manusia dengan muwajahah silmiyah. Diutamakan dulu perdamaian, bukan peperangan. Perang adalah merupakan jalan yang terakhir yang diambil oleh Rasulullah, yang diambil oleh umat Islam. Perang jalan yang terakhir. Pun kalau memang terjadi peperangan, maka hendaklah diminimalkan kematian. Kalaupun memang tidak dapat dielakkan kematian itu. Karena memang sifat peperangan itu, fayaqtuluna wa yuqtalun. Sama ada mereka membunuh atau dibunuh. Itu tidak dapat dielakkan. Tapi kalau boleh, hendaklah dalam keadaan dan kedudukan disedikitkan. Ya, kematian yang berlaku pada waktu yang berkenaan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Ya, mohon kilah masuk kilah. Cas sikit bateri kita lemah ni. Mohon kilah masuk sekejap, cas bateri ni. Weak pula bateri. Hadirin sekalian, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, maka kedua-dua sahabat yang mulia menyatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah keputusan ini suatu pendapat Tuan hamba untuk kami bertindak, atau apakah ini satu suruhan yang ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk faedah kami, atau satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah ini adalah satu perkara
yang ingin aku letakkan untuk kebaikan kamu dan supaya dengannya dapat kuleraikan kekuatan mereka. Ya, kedua-dua sahabat ini, yaitulah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an dan juga Sa'ad bin Ubadah, menyatakan, ya Rasulullah, kalau yang Rasulullah suruh ini apakah merupakan wahyu dari Allah atau pandangan cadangan daripada Rasulullah sendiri? Nabi SAW menyatakan, ini hanyalah cadangan saya sahaja sebagai strategi perang. Maka di sinilah para ulama berbahas, apakah Rasulullah SAW itu berijtihad ataupun tidak? Apakah Rasulullah SAW sebagai Rasul dan Nabi akhir zaman sekadar menyampaikan wahyu atau berijtihad atau bagaimana? Maka ulama menyatakan bahawa tugasan utama Rasulullah SAW ialah menyampaikan wahyu kepada seluruh manusia, yakni Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketika-ketika yang tertentu. Rasulullah SAW menyampaikan pandangan dan melakukan ijtihad. Ini juga pernah berlaku, kita tahu, dalam peristiwa peperangan Badar, apabila adanya di kalangan para sahabat radhiyallahu an, yang bertanya kepada Rasulullah berhubung dengan posisi kedudukan tentera Islam dalam peperangan Badar. Apabila Nabi menyatakan, ini pandangan saya, sahabat mencadangkan supaya dianjak ke belakang, dialirkan air telaga yang ada, dan dikambus telaga asal di Badar itu. Ini merupakan ijtihad dan Nabi memberikan pandangan. Bila Nabi menyebut bahawa ini hanya ijtihad saja, lantas Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhum menjawab, demi Allah, sesungguhnya kami tidak berhajatkan ini. Demi Allah, kita tidak akan memberi kecuali mata pedang sahaja, sehingga Allah menghukumkan di antara kita dan mereka. Maka Rasulullah SAW pun memancarkan cahaya kesenangan dan berkata, yakni bersabda, engkau dengan pendapat engkau. Jadi mana para sahabat berdua ni radhiyallahu anhum menolak. Mereka tidak menerima pandangan Nabi, secara hormat menolak, dan Nabi mempersetujui pandangan mereka, yakni tidak diberikan apa-apa tawaran, melainkan kita perang dan kita bunuh saja Bani Ghasfan yang menjadi sebahagian dari kalangan tentera Ahzab pada masa itu. Kata Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Asim bin Amr bin Qatadah dan dari Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, dan tidak berlaku peperangan di antara kaum muslimin dan kabilah Ghasfan. Demikian juga tidak berlaku kesungguhan perdamaian di antara keduanya, selain daripada pengumpanan belaka, yakni murawadah. Dia di mana disebut oleh ulama, antara Nabi, tentera Islam dan Bani Ghasfan ini, kata buat perjanjian damai pun tidak, perang bersungguh sehingga kerak bunuh semua pun tak juga. Ianya hanya habis
dalam bentuk perbincangan sahaja. Cuma nanti kemudian kita akan lihat peranan yang dimainkan oleh seorang sahabat. Nanti kita cerita nanti di hari yang akan datang. Adu domba yang dilakukan oleh sahabat ini, sehingga menyebabkan tentera-tentera azab itu berpecah dan hancur. Lalu mereka dibinasakan dengan angin taufan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada cadangan dari Nabi ditolak, cadangan sahabat kita perang terus. Dia masa sudah tidak membenarkan untuk kita tawar-menawar dah. Manakala pihak musyrikin pula terserempak dengan parit bila mereka sampai ke Madinah dengan kata mereka, ini adalah taktik peperangan yang tidak pernah ditempah oleh bangsa Arab. Memang telah kita sebut, apa yang berlaku itu adalah cadangan daripada Salmanul Farisi. Oleh kerana Salman ni berpuluh tahun duduk di Iran, dan Iran tu negara pertanian, dan di sana banyak tali-tali air yang digunakan sebagai pengairan ladang. Maka menggali dan membina parit-parit begitu biasa bagi orang-orang Parsi, dan tidak biasa bagi bangsa Arab, apalagi yang datang dari Mekah. Ya, kerana Mekah itu asalnya dulu adalah lembah yang kering kontang. Jadi telah saya sebut, bila mereka sampai dan terlihat akan parit yang digali, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Karena strategi awal hadir dan turunnya mereka dalam perang ialah mengimpit rapat masuk ke semua penjuru di Madinah dan menyerang dari rumah ke rumah sehabis-habisnya. Tiba-tiba sampai tengok ada parit besar, mereka tidak punya contingency plan. Ia tidak ada plan tindakan yang kedua yang boleh mereka fikirkan pada masa terdesak begitu. Kaum musyrikin mengambil tempat di sekeliling parit yang digali, mengepung kaum muslimin, di mana tidak berlaku sebarang pertempuran pun, selain dari beberapa orang kaum musyrikin yang cuba merempuh masuk ke suatu pergentingan Khandaq. Tetapi rempuhan mereka itu telah disekat dan dihalang oleh sebahagian dari kaum muslimin, hingga mendesak mereka berundur, dan sebahagian yang lain dibunuh. Dia di mana ada juga cubaan yang dilakukan oleh tentera-tentera daripada kalangan Ahzab, puak-puak musyrikin, cuba melihat angle ya ataupun penjuru-penjuru yang tertentu yang boleh mereka merentas sempadan untuk masuk ke Madinah. Tetapi telah kita sebut juga di sepanjang kawasan tebing parit itu dipenuhi dengan tentera-tentera Islam yang berkawal bergile-gile dengan arahan Nabi SAW. Maka setiap kali adanya cubaan untuk merempuh masuk, setiap kali itulah mereka diperangi, dipanah dan dihalau kembali masuk ke parit di sebahagian sana. Maka ada juga di kalangan mereka yang dibunuh. Ya, di antara mereka yang dibunuh ialah Amru bin Wudda. Ia telah dibunuh oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ya, bateri kita pun dah hampir lemah, dah nak habis. Ya, Amri bin Wudda yang telah dibunuh oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu di antara gambaran bagi dua tajuk pada malam ini. Yang pertama, Bani Quraizah mungkir janji. Yang kedua, keadaan kaum muslimin menghadapi kedatangan
tentera-tentera Ahzab pada masa yang berkenaan. Selepas daripada ini, insya-Allah biiznillah, kita akan melihat bagaimana terjadinya kekalahan di pihak tentera musyrikin Quraisy, yakni kalangan tentera Ahzab, dan bagaimana Allah Ta'ala mengirimkan angin ribut yang kuat yang menghancur dan membinasakan mereka. Itu insya-Allah nanti akan saya detailkan ya dalam tajuk kuliah kita di hari yang akan datang. InsyaAllah biiznillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang cinta dan kasih kepada Allah, khususnya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membanyakkan berselawat ke atasnya. Sekadar itu dulu untuk malam ini, melepasi dua tajuk yang telah kita bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih.